Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Sadaqallahul azim. Musa alaihi salam berkata kepada Khidir alaihi salam, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat yang ke-66. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah lepas habis perbincangan ni, kita akan bedah sikit buku yang Ana tulis tentang Hizbut Tahrir, dan selepas pada tu kita akan berbincang lah. Kalau ada siapa yang selepas daripada ni nak berbual dengan Ana, nak berbincang ataupun nak tanya soalan, pergi dekat ruang komen tu, tanya soalan. Lepas tu kalau nak berbual, nak bercakap ataupun nak tanya soalan secara terus sebab malas nak type, pergi dekat invite tu, tekan, lepas tu kita berbual insya-Allah. Okey, type. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita baca ayat yang ke-65 daripada surah Al-Kahfi. Yang mana dalam ayat yang ke-65 itu, kita ada cerita tentang bagaimana pertemuan yang berlaku di antara Musa AS dengan Khidir AS. Dalam pertemuan tersebut, di situlah permulaan bagi pertemuan di antara Nabi Musa AS dengan Khidir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara kelebihan yang ada pada Khidir AS itu. Allah Subhanahu wa taala memanggil dia sebagai abdun min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Bila Allah Ta'ala guna kalimah hamba, menandakan itu satu tasyrif, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil seseorang itu sebagai hamba Allah, menandakan orang itu cukup mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalau di sisi kita, kalau dipanggil sebagai hamba manusia, itu tidak mulia. Tapi kalau dipanggil sebagai hamba Allah, itu satu kemuliaan. Sebab itu kalau kita tengok, Allah Ta'ala memanggil Khidir AS itu sebagai hamba, seperti mana Allah Ta'ala memanggil hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Benda ini berlaku dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu, sampai habis ayat. Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran tu, maha suci Allah yang telah mengisrakan, telah membawa hamba kami, hambanya iaitu Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram hingga pada Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dipanggil sebagai hamba Allah. Sebab itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang yang dipanggil sebagai hambanya. Maka demikian juga, apabila Allah Ta'ala memanggil Khidir AS sebagai hamba, itu satu kemuliaan. Dan kemuliaan yang ada pada Khidir AS itu dinyatakan Allah Ta'ala pada dua perkara. Yang pertamanya, rahmatan min indina. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada rahmat yang diberikan kepada Khidir AS itu datang daripada Tuhan. Dan satu lagi, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajar kepada Khidir AS tu ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni lah. Jadi dua perkara lah, rahmat dari sisi Allah, yang kedua adalah ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan ayat ni, antaranya debat berkenaan dengan apakah Khidir AS ni nabi ataupun tidak. Sebab ada majoriti ulama-ulama Islam mengatakan bahawasanya ayat inilah menjadi dalil bahawasanya Khidir AS adalah Nabi. Kenapa? Sebab yang pertama dia kata rahmatan min indina, atainahu rahmatan min indina.
Yang kedua, wa'allamnahu min ladunna ilma. Ini antara hujah yang dikemukakan oleh ulama-ulama Islam yang menggambarkan bahawasanya Khidir alaihissalam adalah Nabi. Iaitu pada ayat rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami. Dan apa makna rahmat? Qardawi kata an-nubuwah, kenabian. Yang keduanya adalah wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar ilmu yang datang daripada sisi kami. Jadi yang dimaksudkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran majoriti ulama. Tapi di sana ada ulama yang kritik lah. Dia tak setuju. Kita dah bincang panjang lebar dalam bincang kita yang lepas lah. Pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat yang ke-65. Allah Ta'ala kata, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta syurushda. Allah Ta'ala berkata kepada Khidir alaihissalam itu oleh Musa. Musa alaihissalam bercakap kepada Khidir alaihissalam. Kata Musa alaihissalam, hal attabi'uka. Boleh tak, adakah boleh aku nak ikut engkau? Ala an tu'allimani, dan aku nak ikut engkau. Ni bukan saja-saja nak ikut. Aku ikut ni tujuan dia supaya kamu boleh ajar kepada aku mimma 'ullimta rusyda, daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu. Maksudnya ilmu yang Allah Ta'ala telah ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Khidir alaihissalam. Dan ilmu itu, wahai Khidir, tolong ajar kepada aku juga. Macam tu. Itu permintaan daripada Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir alaihissalam. Baik. Dalam ayat ni secara tak langsungnya kita nampak segi body ayatnya. Yang pertamanya dalam ayat ni dia menceritakan tentang bagaimana adab yang dilakukan oleh Musa alaihissalam ketika menuntut ilmu dengan Khidir alaihissalam. Adab adab. Jadi kita akan nampak dalam cerita ni Nabi Musa alaihissalam ni dia tidak biadab, tetapi dia beradab. Cukup beradab semasa nak menuntut ilmu dengan Khidir alaihissalam. Walaupun Musa alaihissalam tu seorang nabi dan dia menuntut ilmu dengan orang yang bukan nabi, tiba-tiba dia tetap beradab. Ini adab bagi orang yang menuntut ilmu. Satu. Yang kedua, dalam ayat ni Nabi Musa alaihissalam ni dia tak guna pengarahan. Dia merendah diri. Satu. Yang keduanya dia tak mengatakan bahawasanya aku datang ni Allah Ta'ala suruh kamu ajar aku. Nabi Musa tak cakap lagu tu kepada Khidir alaihissalam. Jadi bermaksud kita tak faham di sini adab seorang penuntut ilmu dengan seorang guru. Itu yang nak kita boleh belajarlah daripada ayat ni. Taib. Kita tengok dalam tafsir. Yang pertama, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, Qala lahu Musa hal attabi'uka. Berkata Musa alaihissalam kepada Khidir alaihissalam, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikut kamu? Yang pertamanya dalam ayat ni Allah Ta'ala pamerkan Musa alaihissalam bertanya kepada Khidir alaihissalam dulu. Musa tanya dulu, bukan Khidir alaihissalam tanya dulu. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita faham cerita ni, siapa yang memulakan perbualan? Bila kita tengok dalam Al-Quran, dia terus memulakan perbincangan tu berkait dengan Musa alaihissalam terus berbual dengan Khidir alaihissalam. Tetapi kalau kita nak tahu asal cerita pertemuan, dia ada pertemuan, satu lagi mula bercakap. Ada orang tu bertemu tapi tak bercakap. Yang kita nak bincang ni, Quran ni hanya sebut tentang permulaan perbualan di antara Musa AS dengan Khidir. Tapi kalau kita nak bincang daripada satu sudut, mula-mula sekali bertemu. Macam mana tu? Mula-mula sekali bertemu. Okey, kalau kita tengok dalam, yang pertama dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Yang kedua dalam beberapa riwayat-riwayat Al-Israiliyat. Kita pergi pada riwayat Israiliyat dulu. Dalam riwayat Al-Israiliyat, digambarkan semasa Musa AS bersama dengan Yusha' bin Nun, dia mengikut jejak langkah kakinya untuk sampai kepada tempat yang asalnya dia berehat. Kita ingat balik perbincangan kita sebelum ni, yang Yusha' bin Nun dengan Musa AS, dia berehat dekat Majma'ul Bahrain, yang merupakan tempat Khidir AS. Lepas tu ikan yang dibawa itu, mereka terlalai masuk dalam laut. Dan ketika itu Musa AS sedang tidur, dan Khidir AS, Yusha' bin Nun pada ketika itu, dia nak bagi tahu kepada Musa tapi dia terlupa. Sampailah dia sambung perjalanan sampai di satu tempat yang jauh. Lepas tu lapar nak makan, Musa AS bagi tahu pada Yusha' bin Nun, yang kita ni lapar, buat keluarlah makan nak. Masa itulah baru Yusha' bin Nun teringat, dan dia bagi tahu kepada Musa AS bahawasanya ikan yang kita bawa itu telah terlepas di tempat yang kita tidur tu. Musa AS tu kata itulah sebenarnya tempat yang kita nak cari, di situlah tempat beradanya Khidir AS. Baik. Jadi dia pun ikut jejak langkah. Sampailah di situ. Bila sampai di situ, mengikut riwayat Al-Israiliyat, menyatakan ketika sampai di situ, ketika itu Musa AS nampak ikan yang asalnya yang telah terjun dalam laut tu melompat-lompat. Jadi dia pergi tengok ikan tu bila nampak
Musa AS, maka ikan tu pun berjalan. Dia pergi ke satu arah, yang Musa AS pun ikut arah ikan itu, dan sampailah di tempat seseorang lelaki yang duduk di atas satu batu, yang dia memakai baju yang agak lebar lah. Dan orang itulah adalah Khidir AS. Itu dalam riwayat Al-Israiliyat. Dalam riwayat Israiliyat ni dia menggambarkan tentang bagaimana ikan tu melompat-lompat. Jadi Musa AS ikut ikan itu sehinggalah sampai dekat Khidir AS. Di situlah permulaan bagi perbualan di antara Musa AS dengan Khidir AS. Satu. Tapi kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari sebagai contoh, diceritakan bahawasanya falamma intahaya ila as-sakhrah. Apabila mereka ni balik sampai dekat batu yang tempat mereka tidur awal itu, mereka mendapati iza rajulun musajjabi thaubin. Ada seorang lelaki yang duduk di atas batu, yang mana pakaian dia agak besar, agak labuh. Orang Kelantan panggil berseliboh. Orang kita ni pakai baju ni macam satu orang pakai tight, yang rapat, dia ketat. Ada satu lagi tu yang orang tu badan dia kecil tapi dia pakai baju besar, ada. Yang tu yang dikatakan pakaian yang dipakai oleh Khidir AS. Khidir AS ni dia pakai pakaian tu besar sikit. Nampak begitulah, berseliboh orang Kelantan panggil. Jadi dia datang itu, maka bila sampai itu yang mula-mula sekali memberi salam itu adalah Musa AS. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Musa AS bagi salam kepada Khidir AS. Lepas tu Khidir jawab. Bila jawab, Khidir AS kata, wa anni bi ardikas salam. Wa anni bi ardikas salam. Kamu datang daripada, kamu berada di satu tempat yang cukup selamat, kata Khidir AS. Lalu Musa AS terus sebut, ana Musa. Masa tu perbualan di antara Musa AS dengan Khidir. Musa kata, ana Musa, akulah Musa. Jadi bila Khidir AS, bila Musa cakap macam tu, maka Khidir AS pun kata, Musa Bani Israel, apakah kamu adalah Musa di kalangan kaum Bani Israel? Soalan daripada Khidir AS kepada Musa AS. Qala na'am, kata Musa AS, betul, akulah Musa daripada keturunan Bani Israel. Lalu barulah Musa AS cakap kepada Khidir AS seperti mana ayat yang kita baca, iaitu Musa kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa AS kata, ni aku datang ni, boleh tak aku nak ikut kamu supaya kamu mengajar kepadaku ilmu yang ilmu kamu tu telah diajarkan sebelum ni oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Jadi kalau kita tengok dalam cerita ni, yang memulakan perbualan itu adalah Musa AS. Yang memulakan perbualan itu, yang memulakan salam adalah Musa, yang memulakan perbualan itu adalah Musa AS. Itu kalau kita tengok daripada cerita Sahih Al-Bukhari. Dan ayat ni pun menggambarkan sama, iaitu yang memulakan perbualan itu, yang memulakan permintaan itu datang daripada Musa AS kepada Khidir AS. Satu. Yang keduanya, menarik dalam ayat ni, Nabi Musa AS ni telah menggambarkan satu adab ketika dia mahu menuntut ilmu, beradab. Iaitu Musa AS minta nak belajar. Nampak? Dia minta. Dia bukan mengarahan tau. Nabi Musa AS ni tidak menggunakan ayat arahan. Dia tak kata, aku datang ni Khidir AS, sebenarnya Tuhan suruh aku jumpa kamu untuk aku belajar dengan kamu. Dia tak kata lagu tu. Nampak? Adab dia. Dia tak bagi arahan. Dia tak guna nama Tuhan untuk mempengaruhi keputusan Khidir AS untuk mengajar dia. Tak. Tetapi cara Musa AS ni menggambarkan dia cukup beradab semasa dia menghadap Khidir AS. Iaitu dia tanya dulu soalan. Hal attabi'uka, boleh ke tidak aku nak ikut kamu? Nampak? Jadi di sini antara gambaran yang kita boleh belajar, tawaduknya Musa AS, beradabnya Musa AS semasa nak ambil ilmu daripada Khidir AS. Itu penting. Sebenarnya kalau kita faham daripada tradisi Islam, sebenarnya konsep adab ni penting dalam Islam. Adab ni dia ada 2-3 maksud. Itu pun satu benda juga dalam wacana-wacana Islam ni bincang. Terminologi adab ini dalam wacana epistemologi berbeza dengan makna adab dalam wacana fiqh. Fiqh ni adab makna lain. Dalam wacana epistemologi, nazariyatul ma'rifah, adab ni makna lain. Nazariyatul ma'rifah ni kita tengok daripada angle tasawuf lah. Adab ni dalam pemahaman fiqh ni kita hormat orang. Adab yang kita duk faham tu lah. Kita jumpa orang ni kita hormat, kita cakap lemah lembut. Kalau orang tua tu kita tak guna bahasa-bahasa yang kasar, kita tak panggil kau aku, kan. Itu panggil adab dalam pemahaman fiqh. Tapi bila kita bincang adab dalam pemahaman tasawuf yang boleh pergi kepada wacana epistemologi, nazariyatul ma'rifah, adab ni dia adalah merujuk kepada sesuatu akhlak
yang bukan semata-mata terlahir daripada sudut perbuatan. Tetapi adab adalah sesuatu amalan perbuatan yang datang daripada hati dalam. Sebab itu dalam wacana bahasa kita, dalam bahasa Melayu, jadi istilah peradaban. Peradaban, satu lagi tamadun. Tamadun, peradaban. Apa kaitan di antara dua perkara tu? Peradaban ni kita jemah sebagai tamadun juga. Kadang-kadang kan, tamadun tu sebenarnya akar kata daripada kalimah ad-din. Ad-din tu agama. Tamadun, Madinah. Akar kata ni sama. Tapi ada satu lagi, orang Melayu guna satu kalimah peradaban. Orang Melayu jarang guna kalimah tamadun. Jadi, kenapa ada kalimah peradaban? Peradaban tu bahasa Melayu. Sebenarnya, adab ini adalah sesuatu kebaikan yang lahir daripada dalam. Adab ni, dia mesti baik. Dia tidak akan menyebabkan pada yang tak baik. Kita ni, Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat, saluhal jasad kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasad kulluh. Ala wahya qalb. Kamu kena ingat, wahai manusia, dalam tubuh jasad manusia ni ada seketul daging. Yang ni baik, yang lain pun jadi baik. Yang ni buruk, yang lain pun jadi buruk. Yang tu, yang baik itu, namanya hati. Manusia ni, dia jadi baik kerana hati dia baik. Kalau hati dia buruk, maka tindakan dia pun akan jadi buruk. Sekarang ni, bila hati dia baik, melahirkan tindakan baik, itu dipanggil sebagai adab. Itu dipanggil sebagai adab. Sebab itu, kalau kita baca dalam terma Al-Quran, Al-Quran bila sebut akhlak ni, dia akan guna kalimah adab. Dia akan guna kalimah akhlak, dia akan guna kalimah suluk. Ini kalimah-kalimah yang digunakan dalam bahasa Arab. Soalannya apa beza? Adab adalah sesuatu yang datang daripada hati, yang melahirkan tindakan. Yang tindakan itu dipanggil sebagai akhlak. Akhlak. Ada pula satu lagi, tindakan yang kita lakukan tapi tidak datang daripada hati. Itu dipanggil sebagai suluk dalam terma Arabnya. Sekarang ni, bila kita sebut peradaban, bermaksud manusia itu dia berjaya membina tamadun. Tamadun itu bukan semata-mata akli, tetapi datang daripada jiwa. Datang daripada hati. Sebab itulah, apabila kita sebut wacana tentang peradaban, dia tak boleh lari daripada wacana tasawuf. Sebab tasawuf itu dia membincangkan soal hati, sedangkan peradaban itu satu benda yang datang daripada hati manusia. Estetika sebagai contoh. Estetika ni adalah soal kecantikan. Kita pergi dekat Iran ataupun kita pergi dekat India, kita pergi dekat banyaklah negara-negara yang punya estetika yang cantik, lukisan-lukisan yang cantik. Sebenarnya lukisan-lukisan itu datang daripada orang yang seni. Orang seni itu dia menampilkan sesuatu yang dia rasa daripada hati dia dalam bentuk lukisan. Itu dipanggil estetika. Jadi bila kita tengok ada ukiran-ukiran, itu dipanggil sebagai peradaban. Kerana apa? Sebab lukisan itu dia tidak lahir dengan akli, tetapi dia lahir daripada jiwa, meluahkan perasaan. Dan sebenarnya peradaban ini amat penting dalam wacana Islam, kerana Islam itu menampilkan kadang-kadang sesuatu benda yang ada dalam hati kita yang baik itu dipamerkan dalam bentuk lukisan, berbentuk syair, dan benda tu dianggap penting dalam agama. Sebab itu kita tengok Islam ni antara agama yang membincangkan soal syair, sehingga kan dalam Al-Quran ada satu surah nama surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara maksudnya orang-orang yang bersyair. Itu adab dalam wacana epistemologi. Satu lagi adab yang kita masukkan adalah dalam wacana fiqh. Tindakan kita baik. Kita baik, itu pun dah okey dah, fiqh. Tapi kalau kita pergi pada tasawuf, dia bukan cerita apa yang kita pamerkan dari sudut tindakan, bahkan dia mesti datang daripada hati yang jujur. Begitulah yang kita nak bincang tentang bagaimana Musa AS ketika dia menghadap dengan gurunya yang bernama Khidir AS. Semasa dia menghadap Khidir AS itu, dia beradab, dia berakhlak, dia mulakan soalan. Dia bukan membuat arahan. Walhal dia seorang Nabi kan. Kalau dia guna arahan pun tak ada masalah sebab dia adalah Nabi. Dia beritahu, aku ni sebenarnya Allah Ta'ala suruh datang jumpa kamu, kamu kena ajar aku. Boleh nak cakap lagu tu, tak ada apa pun. Sebab dia memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak. Dia guna ayat adab. Adab yang dipamerkan oleh Musa AS itu, dia bukan datang daripada sudut akli dia, tapi datang daripada jiwa dia, daripada hati dia. Jadi hati dia tu dah baik, maka dia pamerkan daripada sudut yang baik. Makanya bila dia menghadap seorang guru, nak belajar dengan guru itu, dia pun menggunakan ucapan kata yang cukup baik. Itu panggil adab. Adab. Ataupun kita tambah satu lagi orang Melayu, adab sopan. Sopan tu tindakan daripada adab. Gitu. Type. Jadi Musa AS dia sopan dengan Khidir AS. Dia sopan berakhlak untuk nak belajar ilmu daripada Khidir AS. Begitu. Jadi bila dia menghadap, maka dia pun kata, ala antu allimani. Aku nak ikut kamu, kata dia. Okey, ikut tu apa tujuan? Yelah ikut-ikutlah. Kita nak ikut orang ni macam-macam kan. Ada orang ikut orang tu sebab dia ni pandai, kan? Ada kita ikut orang tu sebab kita ni tak ada kawan. Dia kawan kita, kita pun ikut dia, kan? Apa lagi? Kita ikut dia ni sebab dia ni lucu. Jadi kalau kita duduk dengan dia, kita selalu ketawa.
Kan? Ataupun kita ikut dia ni, kita boleh dapat kebahagiaan sebagai contoh. Ada satu lagi yang Allah Ta'ala pamerkan, kita ikut orang ni sebab kita nak ambil ilmu daripada dia. Ada. Kadang kita follow orang tu. Kenapa kita follow orang tu? Sebab nak tumpang ilmu. Ada sebagai contoh, kadang-kadang ada kawan-kawan ni dia menawarkan diri dia untuk nak jadi driver kita kalau kita nak pergi kuliah ke mana-mana tempat. Anda selalu pergi ke Melaka, kuliah itu naik motor, seorang-seorang pergi. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan ni dia telefon, dia kata, "Ustaz, anak jadi driver pun tak apa. Tak payah bayar pun tak ada. Saja nak jadi driver ustaz, nak bawa pergi ke Melaka." Kita ni fikir, kenapa pula? Alasan dia kata, nak ikut tu sebab masa dalam kereta tu kita boleh berbual. Bila berbual tu mungkin nak tanya soalan fiqh lah, apalah. Maka dia boleh tumpang ilmu. Ada orang macam tu ada. Cumanya Ana tak selesa dengan orang sebab kalau pergi dengan orang tu nanti dia habis duit lah, apalah. Jadi lebih baik Ana pergi dengan motor, kos pun rendah. Naik motor, kos rendah. Pergi balik, habis dalam RM20. Tapi kalau naik kereta, pergi balik, kat 100 lebih, kat 200 dah. Dengan tun dan minyak dan sebagainya lah kan. Jadi kita ambil, ada orang macam tu. Nak ceritanya ada orang ni, dia nak ikut seseorang sebab dia nak menumpang ilmu. Benda yang samalah berlaku antara Khidir AS dengan Musa AS. Musa AS, dia nak ikut Khidir AS ni bukan apa-apa. Tujuannya, antu'allimani. Supaya kamu, wahai Khidir AS, boleh mengajar ilmu kepada aku. Jadi bila sebut belajar dengan cara mengikut, kita ni, inilah dalil yang digunakan oleh golongan-golongan tasawuf mengatakan adanya konsep tarekat. Inilah dalilnya. Kita ni belajar, satu kita belajar ni dengan cara dengar je guru kupas tu kan. Ada satu lagi, kita bukan dengar, bahkan kita tengok pula. Kan? Dia ada dua. Satu dia panggil nazari, satu lagi dia panggil amali. Nazari ni secara teori. Satu lagi amali secara praktikal. Kita tengok dekat hospital sebagai contoh. Dekat universiti orang belajar tentang medical. Doktor yang mengajar, pensyarah yang dok mengajar tentang ilmu perubatan itu kepada student-student perubatan, dia boleh cerita secara teori. Murid ni dengar. Lepas tu cukup 4 tahun, dia masuk tahun yang kelima itu, dia akan ada satu sesi, dia panggil praktikal. Jadi yang dah belajar selama 4 tahun itu, doktor tadi, pensyarah tadi, dia bawa pergi ke hospital. Jadi yang doktor-doktor pelatih ni, dia duduk dekat hospital tu, dia sendiri pergi rawat. Walhal dia baru permulaan. Pemahaman semasa dia dalam praktikal dengan pemahaman dia semasa teori tak sama. Masa dalam universiti dengan semasa praktikal dia tak sama. Maka demikian juga apabila kita bincang tentang macam mana kita nak dapat ilmu secara teori, satu lagi praktikal. Kita dapat ilmu secara teori ni, kita belajar tasawuf, kita belajar kitab Al-Imam Al-Ghazali, kita baca kitab Minhajul Abidin contoh, kita baca kitab Ihya Ulumuddin contoh. Kalau kita nak besar sikit, kita baca Futuhat Makkiyah Ibn Arabi sebagai contoh. Ataupun kita baca Fususul Hikam Ibn Arabi. Banyaklah. Boleh baca kitab-kitab tasawuf, boleh belajar. Tak ada apa pun. Al-Qushairi, tak Qushairi. Belajarlah. Tapi itu secara teori. Makanya, kadang-kadang kita dapat pemahaman itu, kita nak dapat yang konkret tau. Pemahaman yang clear. Makanya, yang dikatakan objektif di sebalik belajar ilmu tasawuf itu untuk melahirkan perasaan cinta kepada Tuhan. Macam mana kita nak dapat kecintaan pada Tuhan? Baca dah, tapi tak dapat. Antaranya ada satu proses dia panggil tarekat. Kita cari seorang guru, kita ikut guru tu. Guru tu dia sudah capai tahap cinta pada Tuhan lah. Guru yang dapat lah. Guru tu dia dah dapat capai tahap cinta pada Tuhan, kita ikut dia. Tujuan kita ikut tu sebab apa? Supaya pemahaman kita terhadap konsep cinta kepada Tuhan yang kita belajar melalui kitab itu bukan semata-mata kita dapat dari sudut pemahaman akli, tapi kita dapat pemahaman jiwa. Macam mana dapat tu? Dia panggil mulazamah. Istilah dia panggil mulazamah. Satu. Yang kedua, sebenarnya ilmu yang kita dapat melalui mulazamah ni penting, bahkan ditekankan oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullah alaih. Ada satu syair tau, Imam Syafi'i dia pernah sebut. Dia kata, syakautu akhi lan tanala al-ilma illa bisittin sa'umbika an tafsiliha bibayanin sakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuli zamanin. Ini syair Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i kata, saudaraku, lan tanala al-ilma illa bisittin. Kamu tak akan dapat ilmu kecuali kamu kena buat 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan jelaskan 6 perkara itu dengan detail. Zakain, kita belajar ni kena ada kebijaksanaan, kepandaian. Otak kita kena ligat. Zakain. Wa hirsin, dia mesti ada semangat nak belajar. Kita kalau pergi belajar, semangat tak ada, dia tak jadi. Dia ada semangat. Bijak ada, akal ni pandai manfaatkan. Yang kedua mesti ada hirsin, semangat nak belajar.
Wa ijtihadin, kesungguhan. Semangat saja tak bersungguh tak jadi. Ada orang tu semangat tapi dia tidur, kan? Dia semangat, lepas tu tindakan dia. Macam mana tindakan dia? Wa ijtihadin. Wa bulughatin, dan dia mesti ada bekalan. Dia mesti ada bekalan. Nak pergi belajar tak ada duit tak jadi. Nanti kita belajar nak makan duit tak ada. Last sekali tak boleh nak belajar. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Rahmatin wa bulughatin. Wa suhbati ustazin. Tu kata Imam Syafi'i. Berkawan dengan guru. Kita kena berkawan dengan guru. Wa tuli zamanin, dan mesti masa yang panjang. Nak belajar ni tak boleh belajar sehari dua. Belajar ni kena lama. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Kena belajar baru dapat ilmu. Ana sendiri ni belajar agama, start belajar agama ni umur 13 tahun. Start 13 tahun apa Quran. Sampai sekarang duk belajar lagi. Tak habis-habis belajar lah. Belajar ni kena ilmu masa yang panjang. Tapi ada satu lagi yang jarang kita dapat adalah wasuhbati ustazin. Kita kena berkawan dengan guru. Bila kita berkawan dengan guru, kadang-kadang kita dapat ilmu. Yang pertama, bila kita tak tahu, kita boleh tanya terus. Tak tahu, tanya. Kan? Masa nak belajar dekat Pakistan dulu, berkawan dengan Maulana Ilyas. Bukan Maulana Ilyas Tabligh ni. Kawan orang Pakistan lah. Namanya Ilyas. Kita berkawan dengan dia. Minum teh dengan dia. Pergi bersembang dengan dia. Jadi masa bersembang tu, kadang-kadang kita ada konflik, terus tanya dia. Syekh, ini macam mana hukum, kan? Dia pun boleh jawab. Sebab kita berkawan dengan dia. Kan? Maksudnya, penting berkawan dengan guru itu adalah kita boleh dapat ilmu. Apabila kita ada kemusykilan pada ketika itu, kita tanya dia, dia boleh jawab terus. Satu. Ada satu lagi, kita boleh memahami ilmu bukan semata-mata dengan teori, tapi kita dapat praktikal. Contoh, macam ada seorang guru dekat Pakistan, namanya Maulana Salimullah Khan. Maulana Salimullah Khan ni, dia kalau dia pakai, dia dah meninggal lah dalam 2 tahun lepas meninggal. Maulana Salimullah Khan, alim, Masya Allah. Hafal Sahih Al-Bukhari, sanad dan matan, semua dia hafal. Maulana Salimullah Khan. Masa dia hidup dulu tu sanad paling tinggi di antara 3 buah negara. India, Pakistan, Bangladesh. 3 tu yang sanad paling tinggi sekali dia. Bahkan ramai ulama-ulama Arab pergi jumpa dia, ambil sanad hadis daripada beliau lah. Maulana Salimullah Khan. Anak dia dan Maulana Adil pernah mengajak ke UIA. Lepas tu balik ke negara Pakistan, orang pergi bom, mati. Sebab dia bergaduh dengan Syiah. Tak apalah. Cerita tu cerita lain. Jadi Maulana Salimullah Khan ni, dia mengajar hadis pada zaman NR sendiri di Pakistan. Dia dah mengajar hadis selama 30 tahun. Dia dah mengajar hadis 40 tahun. 30 tahun. Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis Bukhari dia ingat. Bahkan dia boleh target. Kalau sampai hadis ni bermaksud dalam jangka masa tertentu, aku tak potong rambut aku akan panjang kadar-kadar ni. Dia tahu bila rambut dia akan panjang apabila dia baca hadis yang cerita rambut panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sampai satu hadis, dia tak potong rambut, dia biar rambut dia panjang. Panjang sampai tahap yang dia nak tu. Bila sampai dekat hadis yang cerita tentang rambut Nabi, dia bacalah hadis tu. Kalau Rasulullah bla bla bla, Nabi rambut gini-gini, dia kata nak tahu rambut ni, tengok rambut aku. Itu dia katakan suhbatu ustazin. Kita dapat ilmu secara suhbatu ustazin, berkawan dengan guru. Sebab tu dapat ilmu dengan cara berkawan dengan guru ni, kita dapat manfaat cukup banyak. Kalau kita tengok dalam tradisi dunia gini, kalau tengok antara yang belajar secara wasuhbati ustazin ni di pondok. Ana masa mengaji di pondok Lubuk Tapah dulu, dia tak macam masa ana belajar dekat Universiti Al-Azhar. Rasa lain, cukup lain. Kita mengaji Azhar ni, kita masuk kelas dengar syarah-syarah. Lepas tu dia balik, kita pun tak tahu dia pergi ke mana, nak jadi apa tak tahu. Kan? Tapi beza dengan di pondok. Kita di pondok, kita sembang jemaah dengan guru. Tok Guru Haji Loh tu, kita hari-hari tengok dia. Kita mengaji dengan dia. Kita tengok ibadat dia. Lepas tu kita tengok dia berzikir. Lepas subuh tu tengok dia berzikir kat satu tiang. Dia duduk tunduk berzikir. Kita tengok dia. Kan? Lepas tu bila dia nak test kita punya hafalan, dia panggil kita. Depan kita apa baca kitab yang kita hafal. Kan? Matan-matan kitab yang kita hafal. Apa lagi? Kita tengok 5 waktu dia sembahyang dekat masjid. Jadi kita wasuhbatu ustazin tu kuat. Berlaku dekat pondok. Yang keduanya, masa belajar di Pakistan, dalam aliran Deobandi, memang belajar tu wasuhbatu ustazin. Kita berkawan dengan guru. Hari-hari jumpa dengan guru. Lepas tu, guru tu sendiri yang gerak kita bangun tidur. Kita tidur dekat asrama kita tu. Pagi-pagi sebelum subuh tu, yang datang pergi gerak kita tu, Maulana kita tu lah, Tok Guru kita. Jadi, wasuhbatu ustazin itu memang berlaku dalam tradisi pondok, dalam tradisi Deobandi lah kalau di Pakistan. Karena pengalaman peribadi memang belajarnya begitu. Jadi, bila kita fikir balik, antara dua ilmu ni, cara teori macam universiti, satu lagi dengan style wasuhbatu ustazin tadi, yang kita berkawan, mulazamah itu. Sebenarnya yang tu kita dah nampak pemahaman ilmu yang cukup konkret tau. Ilmu tu kita dapat, dia bukan biasa. Dapat ilmu tu faham sungguh. Padahal tak kita fikir benda yang sama telah dilakukan oleh Musa AS terhadap Khidir AS. Dalilnya ayat kita baca ni lah.
Kan? Ala an tu'allimani. Aku nak ikut kamu ni, kata Musa AS kepada Khidir AS. Apa tujuan? Tujuannya adalah untuk kamu boleh ajar ilmu kepada aku. Cerita ayat ni begitu. Lepas tu, mimma ulimta rusyda. Kata Musa AS pula, kamu ajar pada aku ni pula ilmu tu. Ilmu tu bukan pandai-pandai kamu, bukan khayal-khayal kamu, tapi apa yang telah diajarkan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Khidir AS. Ilmu Khidir AS tu diajar pula kepada Musa AS. Macam tu. Inilah dipanggil dalil adanya kaedah bersanad. Inilah kaedah sanad. Dalil sanad ni lah. Sanad ni adalah kita belajar ilmu secara tali menali. Guru kita belajar daripada guru kita. Sanad kita daripada guru kita. Daripada guru kita kepada guru dia. Pada guru dia sampai ke sahabat. Sahabat sampai ke Rasulullah. Rasulullah ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanad, tali menali itu kan. Okey, benda ni telah dilakukan oleh Musa AS dengan Khidir AS. Musa AS dia mendapat sanad. Kalau bahasa kita panggil sanad lah. Sanad antara Musa AS dengan Khidir AS. Khidir AS itu dia dapat ilmu daripada Allah. Siapa yang kata Khidir AS dapat ilmu daripada Allah? Al-Quran. Yang kita dah bincang sebelum ni. Yang mana Allah Ta'ala kata, wa atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Kami telah mengajar kepada dia ilmu daripada sisi kami. Daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Khidir. Khidir AS ajar kepada Musa. Musa ajar pada itulah maksud dia. Itu panggil ilmu sanad. Inilah asal dalil bagi adanya sanad. Dia sanad ni antara kepentingannya yang pertama adalah untuk mengabsahkan sesuatu maklumat itu betul, berfakta. Itu penting sanad. Kalau orang belajar ilmu hadis, sanad ni cukup ditekankan. Apabila diguna kalimah qala, apabila diguna kalimah haddatsana, apabila diguna kalimah akhbarana, semua tu mempunyai maksud. Kita baca Sahih Al-Bukhari, haddatsana bla 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 bla, dia kata. Maksudnya dia memang dengar sendiri tok guru dia bagi tahu dan dia jumpa, dia tengok muka tok guru tu. Itu dipanggil ilmu bersanad. Begitulah gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang bersanad itu terbagi pada dua. Satu dipanggil qat'i, mutawatir, satu lagi dipanggil ahad. Yang mutawatir ni Al-Quran contoh. Sebab Nabi Muhammad SAW masa baca satu Al-Quran, yang dengar itu ramai sahabat, 10 orang lebih dengar. Lepas tu yang ujung tu pula, sahabat Nabi seorang tu dia baca 10 orang dengar. 10 orang lebih tabi'in dengar. Yang kedua baca 10 orang. Jadi sebar sampai kita sebarang, sehingga tidak ada sebarang keraguan terhadap ayat Quran yang sampai kepada kita. Dia panggil mutawatir. Ada pula hadis. Hadis ni tu bagi pada dua. Satu hadis mutawatir, satu dia panggil hadis ahad. Hadis mutawatir ni maksudnya apabila Nabi sebut, sahabat Nabi dengar tu ramai macam dengar Al-Quran itu. Lepas tu disampaikan sampai kita. Antaranya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan dusta terhadap aku, maka ia telah menempah satu tempat di dalam neraka. Nabi Muhammad cakap itu, ramai sahabat Nabi dengar. Yang ni pergi cerita, ramai tabi'in dengar. Sampai kepada kita lah. Itu dia panggil hadis mutawatir. Ada pula hadis ahad. Hadis ahad ni mungkin Nabi Muhammad cakap, seorang je dengar. Kan? Lepas tu seorang tu pergi cerita. Ataupun Nabi Muhammad buat, seorang sahabat pergi tengok. Kan? Abdullah bin Omar dia tengok Nabi Muhammad buat. Dia pun cerita dekat orang, aku tengok Nabi Muhammad buat begini. Ada pula satu lagi Nabi Muhammad cakap. Dia pun dengar. Perkataan Nabi tu dia nukilkan, dia pergi sebut ke orang lain. Hadis tu bila disebabkan Nabi sebut seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang je dengar, lepas tu orang tu pergi cerita, yang tu dia panggil hadis ahad. Dia panggil hadis ahad, sifat dia zanni lah. Maka berlakulah kritikan sahih ataupun tidak berdasarkan kepada pencerita itu. Apakah pencerita itu orang yang diterima ataupun tidak diterima. Yang dipanggil sebagai ilmu rijal lah. Kita tengok perawi cerita Mamat ni okey tak, kaki bohong ke tak, kan? Ada ilmu. Jadi sanad ni kita bincang dalam tradisi ilmu hadis. Sebenarnya sanad ni bukan dalam tradisi ilmu hadis je. Dia berlaku juga dalam tradisi ilmu fiqh sebenarnya. Dalam fiqh tu pun jadi sanad. Imam Syafi'i mengajar, ada muridnya yang dengar. Ada benda yang ditulis oleh Imam Syafi'i bubuh dalam kitab. Tapi ada benda Imam Syafi'i cakap tidak ada dalam kitab. Didengari oleh muridnya. Jadi murid ni bercerita dalam kitab-kitab yang lain. Dalam kitab-kitab murid itulah. Yang anak murid mengaji Imam Syafi'i tu. Jadi bila murid tu dia quote kata Imam Syafi'i, persoalan dia, betul ke Imam Syafi'i cakap? Ataupun sebenarnya muridnya goreng-goreng je. Berlaku kritikan sanad apabila melibatkan pada tradisi ilmu fiqh. Berlaku. Itu yang timbul istilah qaulud da'if. Pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah ni maksudnya, dia ada 2-3 maksud lah. Antara maksudnya adalah sesuatu perkataan yang disandarkan kepada imam ataupun sesiapa ulama pun tetapi tidak mempunyai sanad. Tidak ada sanad. Kan? Rupa-rupanya,
mungkin Imam Syafi'i tak cakap. Contohlah kan. Maka cerita itu dipanggil sebagai dhaif, sebagai lemah. Sanad ni penting. Kalau kita tanya apa dalil pengamalan sanad, ayat Quran kita baca ni, iaitu Musa alaihissalam apabila dia nak minta ilmu, dia pergi kata antu'al mimma ulimta rusyda, daripada apa yang telah diajarkan kepada kamu petunjuk. Maksud Allah Taala ajar kepada Khidir alaihissalam, Khidir alaihissalam sampaikan ilmu itu kepada Musa alaihissalam. Ini dipanggil ilmu sanad. Jadi sanad ni dalam tradisi Islam, yang pertama mengafsahkan satu penceritaan, yang kedua mengambil berkat. Sebab itu kalau orang belajar ilmu hadis, dia akan jumpa hadis musalsal antaranya. Iaitu masa Nabi Muhammad SAW cakap itu, Nabi Muhammad bukan semata-mata cakap, ada tindakan. Jadi yang dengar itu, sahabat Nabi pun dengar macam tu juga. Maka dia pun cerita dalam bentuk yang sama. Kan? Contoh, kalau kita belajar ilmu hadis, ulama-ulama mazhab Maliki selalunya, mereka akan meriwayatkan hadis musalsal cara wuduk Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat Mauritania tu, yang orang dapat hadis musalsal tu nama Syekh Katri. Syekh Katri nama dia. Syekh Katri ni, dia ada sanad wuduk cara Nabi SAW. An sampai ke Rasulullah SAW. Dan dia dapat sanad musalsal. Maksudnya, Nabi Muhammad berwuduk tu, macam mana Nabi ambil air, ambil bekas air, lepas tu air tu bubuh kat muka macam mana. Sahabat Nabi tengok, lepas tu sahabat Nabi cerita dekat tabi'in dengan cara praktikal. Mari pula tabi'in cerita tabi'in secara praktikal. Benda tu berlanjutan sampai zaman sekarang. Dia panggil hadis musalsal, dia panggil. Jadi, bila hadis musalsal, berbentuk praktikal lah selalunya. Kan? Adalah hadis musalsal. Begitu. Cerita panjang lah cerita hadis musalsal ni. Jadi, bila kita sebut sanad, kita nak ada, yang pertama kita nak tahu keabsahan cerita, satu. Yang kedua kita nak dapat keberkatan. Okey, kalau orang tanya, apa dalil pentingnya sanad? Ayat ni lah. Ayat ni. Yang mana Musa alaihissalam, dia belajar daripada Khidir alaihissalam. Musa alaihissalam kata kepada Khidir alaihissalam, mimma ulimta rusydan. Daripada apa yang telah kamu, apa yang telah diajarkan kepada kamu. Maksudnya, Khidir dapat ilmu daripada Allah. Khidir cerita kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah rusydan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kadang-kadang ada ulama tafsir pergi baca rusydan. Ada sebilangan ulama tafsir baca rosyada. Ada ada pula pergi baca rosyada, rusydan. Dia ada 2-3 bacaan lah. Tapi poin pentingnya di sini, apa makna rusydan? Bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada mengungkapkan kalimah rusydan itu merujuk kepada pemahaman, selalu kita terjemah sebagai kematangan. Tetapi dia kadang-kadang diterjemah sebagai petunjuk. Tapi sebenarnya apa makna sebenar? Rusydan ini adalah sesuatu pemahaman yang kita dapat berasaskan kepada faktor berfikir. Fikir. Kita belajar ilmu Quran. Lepas tu kita fikir. Dan pemikiran kita terhadap ayat Quran tu matang. Itu panggil rusydan. Rusydan. Kenapa kita kaitkan rusydan itu dapat petunjuk dikaitkan dengan berfikir? Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala kata, وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Dan teslah, ujilah kepada anak-anak yatim hinggalah apabila mereka sampai umur nikah. Umur yang melayakkan mereka kahwin. Kata Allah Ta'ala. Yang mana anastum minhum rusydan. Allah Ta'ala guna kalimah rusydan. Apa maksud rusydan? Iaitu kita test, tengok dia ada kemampuan ataupun tidak untuk mengurus keluarga. Itu kalimah rusydan. Maksudnya kita jangan sebagai matang. Ada orang ni, dia tua tapi tak matang. Ada. Dia tua tapi akal dia tak cerdik. Ada pula orang tu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 5. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berikan orang-orang bodoh itu harta mereka. Harta. Kita ni ada orang tahu, dia ada harta tahu. Harta dia banyak. Bapa kaya, mati bapa, anak. Anak tu dah besar dah. Tapi bodoh, tak reti guna duit. Kalau duit akan jadi habis. Muflis bagi contoh kan. Jadi orang ni tak pandai pegang duit. Ini dia tidak ada rusydan. Dia tidak ada kematangan. Jadi bila tak ada kematangan, walaupun dia tua, maka dia tidak dipanggil sebagai rusydan. Jadi matang ini, macam mana dia mampu mengurus wang. Macam mana mengurus wang? Dia dapat duit, dia tahu. Belanja banyak ni, simpan banyak ni. Memang dia takkan habis duit. Itu panggil rusydan. Rupa-rupa bila kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada menyebut beberapa
part yang kita terjemah sebagai petunjuk tapi digunakan kalimah rusydan. Tidak digunakan kalimah hudan. Contoh, la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang tidak ada paksaan dalam agama. Nyatalah ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusyd. Kita terjemah sebagai petunjuk daripada al-ghayy, kesesatan. Apa makna rusyd? Rusyd maksudnya adalah agama itu datang dengan teks tetapi orang yang mendengar itu diberikan dengan penghujahan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusyd, telah nyatalah ar-rusyd. Teks datang, Al-Quran, hadis datang, tapi penghujahan yang cukup mantap, yang matang dalam pemikiran manusia. Itu maksud dia. Sebab itu ada orang datang Quran tapi dia tak nampak, dia tak faham, kan? Telah jelas la Al-Quran contoh. Al-Quran tu datang kitab dia tak faham. Bermaksud dia tidak termasuk tabayyana ar-rusyd. Tabayyana ar-rusyd itu adalah ayat Quran tu datang, bukan semata-mata datang. Ada tukang cerita tu pergi syarah balik supaya Al-Quran tu matang dalam pemikiran manusia. Itu dikatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu maksud dia. Baik. Maka demikianlah bila kita baca ayat ni. Yang Allah Taala kata, Musa AS kata, aku nak belajar dengan kamu daripada apa yang telah diajarkan kepada kamu rusydan. Dia kata rusydan. Jadi mana rusydan? Apakah rusydan itu maksudnya wahyu daripada Allah Taala? Kita sebagai petunjuk tu kan? Tak. Sebab itu ada ulama tafsir kata kalau nak kira sebagai ilmu syariat, Musa AS dah komplit. Syariat Musa AS dah komplit. Kalau syariah sudah komplit, apa nak pergi belajar lagi dengan Khidir AS? Sebab syariat itu ada pada Musa AS. Khidir AS tidak ada syariat pada dia kan. Jadi sekarang ni Musa AS dia ada syariat. Jadi syariat dah komplit. Kalau syariat sudah komplit, buat apa dia nak pergi belajar dengan Khidir AS? Di situlah timbul pemaknaan bagi rusydan. Rusydan itu adalah penambahan daripada kebijaksanaan di dalam syariat. Ada orang ni, dia terror Quran, terror hadis, tetapi dia tidak ada hikmah. Ada orang macam tu. Suruh syarah Quran berasap, hadis berasap. Suruh dia tatbik, tak boleh. Kalau dia tatbik ni maksud melaksanakan, rosak. Dia tak ada kemampuan dalam mentatbikkan, dalam melaksanakan. Bermaksud, dia ada kemampuan, kebijaksanaan dalam memahami teks, tetapi dia tidak ada hikmah. Musa AS, dia ada kemampuan syariah. Tapi hikmah itu, dia kurang. Bukan tak ada, kurang. Bila kurang, maka dia kena belajar dengan Khidir AS. Jadi bila kita sebut, ilmu Musa AS tu kurang, cacat kepada Musa AS? Tak cacat. Sebab benda ni telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kamu diberikan daripada ilmu itu kecuali sedikit. Sedikit. Maksudnya, orang tu pandai macam mana pun ada part dia tak tahu. Pandai macam Nabi Muhammad SAW. Pandai Nabi. Wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala bagi ilmu pada Nabi Muhammad. Tapi ada part Nabi Muhammad SAW tak tahu yang sahabat Nabi pergi ajar. Itu kaedah perang. Contoh kan. Perang Badar Al-Kubra sebagai contoh. Nabi buat strategi perang. Sahabat Nabi pergi tanya Nabi Rasulullah, ni wahyu ke pandangan peribadi? Dia kata ni pandangan peribadi. Kata sahabat, kalau macam ni aku nak kritik. Dia pun bagi pandangan kan. Jadi kita akan nampak di situ Nabi Muhammad yang pandai tu pun ada part dia tak tahu. Dalam isu melibatkan kawinkan pokok, Nabi Muhammad pergi di Khaybar. Dia tengok sahabat Nabi kat situ kawinkan pokok. Nabi makan buah kurma, kurma situ sedap. Nabi tanya, macam mana kau buat? Kawinkan pokok, pokok sedap. Buah kurma jadi sedap. Nabi kata stop, jangan nak ubat dah. Bila Nabi kata stop, jangan nak ubat, dia orang pun tak buat. Duduk beberapa ketika yang lain, Nabi datang ke situ, Nabi makan, buah kurma dah tak sedap. Nabi tanya, kenapa tak sedap? Dia kata, dulu kamu tak bagi kami kawinkan pokok. Yang sedap tu sebab kami kawinkan pokok tu lah. Lalu Nabi Muhammad kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan keduniaan kamu. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW pun ada part dia tak tahu. Serupalah yang berlaku pada Nabi Musa AS dengan Khidir AS. Jadi Musa AS, dia ada ilmu syariah cukup komplit. Tetapi bila bangkitkan, ada tak hikmah? Ada hikmah. Tapi penambahan terhadap hikmah, dia kena belajar dengan Khidir AS. Begitu. Begitu. Inilah yang Allah Ta'ala kata, وَمَا أُوتِيتُمْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Itu makna rusydan itu. Itu penambahan terhadap ilmu syariah. Quran sampai kepada kita. Itu jelas dah. Quran sampai kepada kita jelas. Tapi kenapa bila kita dengar, kita tak ikut? Kenapa kita dengar, kita tak nampak jelasnya Al-Quran itu? Kerana Quran kata kan jelas, kan? Kami memberi penghujahan cukup jelas. Quran katalah. Kita dengar, kita tak faham. Berapa ramai orang tak faham? Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut Quran, qad tabayyana ar-rusydu. Dia tak kata qad tabayyana al-huda. Tak. Kan? Kenapa? Sebab ar-rusydu itu bukan semata Quran, tapi ada orang pula pergi ambil ayat penghujahan Quran tu, dia pergi hujah balik, dia argue balik.
Dia bagi logiknya, bagi hujah bla bla bla, yang sehingga kan kalau kita fikir ni ikut ruang macam mana pun nak cari kecacatan hujah tak ada. Itu dikatakan sebagai rushd. Itulah yang dimasukkan mimma ulimna rushdan. Mimma ulimta rushdan, begitu. Pengajaran daripada ayat yang kita baca ni, yang pertama, dalam pengajaran cerita ni, yang pertama, beradab ditekankan penting dalam kita nak berguru. Kita kalau nak belajar, kita kena ada adab. Kena ada adab. Guru, masa guru mengajar ni, kalau dia cerita tak habis, jangan pergi menyampuk. Ni tak ada adab kan. Dia simple je. Kalau kita ni tengah mengajar, tiba-tiba orang tanya kepada kita yang kita tengah mengajar, nanti benda yang kita nak sampaikan akan terbantut. Bila terbantut, yang elok-elok nak cerita jadi tak cerita. Itu rugi ilmu. Kes Nabi SAW satu hari mengajar. Tiba-tiba datang seorang badui. Dia bertanya, Rasulullah, mata sa'ah, kiamat bila? Nabi tak bagi syarahan. Nabi tak layan dia. Nabi terus bersyarah. Habis bersyarah, baru Nabi tanya. Siapa yang tanya? Maksudnya, antara adab semasa kita belajar ini, jangan menyampuk semasa guru sedang mengajar. Tanya tu selesai habis. Bila dah habis mengajar, pergi tanya soalan satu, soalan dua. Tanya tak salah. Bertanya ni benda yang sihat. Tetapi janganlah kita pergi tanya semasa guru belum habis lagi mengajar. Sebab nanti dia akan terbantut idea, point yang nak disampaikan. Dan rugi tu adalah kita juga. Begitu. Jadi adab tu penting semasa berguru. Satu. Implikasi tidak beradab ni, bimbang guru ajar secara tidak ikhlas. Dan tidak ajar semua ilmu kepada kita. Kita ni, kita kena ingat, guru ke apa pun dia manusia. Bila manusia, dia mesti ada akal. Dia mesti ada perasaan. Dia ada emosi. Dia ada marah. Dia ada dengki. Dia ada... Semua ada. Sebagai guru kan. Jadi bila guru ni manusia, dia ada dengki lah apalah. Kadang-kadang dia tak selesa. Bila datang-datang budak tu biadab. Nak belajar. Jadi bila budak tu biadab, dia dah tak suka budak tu. Dia bukan ajar. Atas alasan sebagai tanggungjawab sebagai guru mengajar. Dia mengajar. Tapi apakah dia akan mengajar semua? Tak. Ada benda dia tak akan sampaikan. Sebab dia kata, budak ni biadab. Kan? Apa lagi? Kadang-kadang dia mengajar tak ikhlas. Nak ajar awak sambil lewa mengajar. Sebab tu pentingnya adab di dalam berguru. Dua. Yang ketiganya, beradab akan lahirkan kepercayaan guru kepada murid. Kalau murid tu beradab dengan guru, guru ni percaya dekat dia. Bila percaya, dia bakal bagi ilmu semua. Apunya dia semua dia bagi tahu. Dia akan berkongsikan ilmu dengan sesiapa, dengan kepada murid-murid yang dia percaya tu. Itu pentingnya beradab dalam berguru gitu. Habis wallahu alam. Sambungan ayat. Kata Allah Ta'ala, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Berkata Khidir AS, sesungguhnya kamu wahai Musa AS takkan mampu, takkan sabar apabila kamu ikut aku. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam bincang kita akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Okey, sebelum ana rasa nak kupas dulu buku ni dulu. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada bincang berkenaan dengan ana dah bedah buku ni, negara demokrasi dengan negara Hizbut Tahrir. Kita dah bincang berkenaan dengan kita bincang apa itu demokrasi. Macam mana demokrasi itu berubah antara satu zaman kepada zaman yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Macam contoh demokrasi yang berlaku dekat Indonesia yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Berlaku tempat kita demokrasi berperlembagaan kan. Ini berlaku dalam banyak negara-negara. Jadi demokrasi itu sudah berubah. Problem besar pada Hizbut Tahrir adalah mereka tak faham bagaimana perubahan yang telah berlaku pada demokrasi itu sendiri. Satu. Yang keduanya, kita dah hujah juga, kita dah cerita juga bagaimana sikap-sikap ulama-ulama yang muktabar di era kontemporari yang mengupas berkenaan dengan demokrasi. Kita dah sebut apa komentar daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali berkenaan demokrasi. Abu Ala Al-Maududi. Kan? Siapa lagi? Rashid Ghanushi, Yusuf Al-Qaradawi, Hasan Turabi. Banyak macam, berbagai-bagai lagi lah ulama-ulama Islam yang telah memberi komentar tentang demokrasi. Dan mereka itu menganggap demokrasi ini adalah satu benda yang boleh diterima dalam agama. Begitu. Cuma hari ni kita nak sambung bedah buku kita ni. Problem besar pada Hizbut Tahrir ni adalah mereka ni tidak mempunyai, mereka ni kita melihat sebagai golongan yang mempunyai kaedah pendalilan yang cukup dangkal. Kaedah pendalilan dipanggil method ataupun manhaj. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, sebenarnya Dr. Nu'man Jurim dalam kitab dia menyatakan bahawasanya manusia ni, metod agama, apabila orang melihat Al-Quran dan hadis ni, dalam kalangan ulama Islam ni mempunyai metod yang pelbagai.
Syafi'inya, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Asy'ariyahnya, Salafiyahnya, Maturidiyahnya. Macam-macam metod. Itu tak pergi lagi Syiahnya, Mu'tazilahnya, Khawarijnya. Dia macam-macam metod. Cuma dalam semua metod-metod tu disimpulkan kepada 3. Daripada semua metod-metod itu disimpulkan kepada 3. Yang pertama dia panggil metod zahiri. Literalis, golongan literalis. Kan? Bila sebut literalis ni, contoh kalau zaman dahulu ada ulama namanya Imam Ibn Hazm. Ada ulama namanya Daud Az-Zahiri. Pandangan dia orang ni literalis. Jadi bila sebut literalis, dia pun baca satu hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW kata, jangan seseorang kamu kencing dalam air yang tenang, lepas tu kamu berwuduk daripada air itu. Jadi dia pun kata, yang tak boleh itu adalah berwuduk. Tapi kalau nak mandi tak apa, nak minum tak apa. Sebab dalam hadis kata tidak boleh berwuduk je. Dia tak kata pula minum. Itu literalis. Yang kita ni yang tidak literalis kata, kalau Nabi Muhammad kata, jangan kencing dalam air itu. Yang kemudian kita pula pergi berwuduk. Minum lagi-lagilah tak boleh. Sebab kalau wuduk pun tak boleh, minum lagi-lagilah tak boleh. Kita fikir macam tu. Tapi orang literalis tak. Dia kata, tak. Sebab dalam hadis tu, dia sebut kencing. Dia tak sebut minum. Tu literalis. Dalam hadis Nabi Muhammad ada menyatakan, kalau kita pergi minang anak dara, anak gadis. Bila kita minang, diamnya tanda dia redha. Diam tu tandanya redha. Tiba-tiba kita pergi minang dia, kita cakap bapak dia, aku nak kahwin anak kamu ni. Bapak pergi jumpa anak dia kata, ni ada seorang mamat minang kamu. Nak tak nak? Nak ayah nak. Jadi kata golongan literalis kata itu tandanya tidak. Kenapa? Sebab dia bercakap. Walaupun dia kata nak. Dalam hadis Nabi kata diam. Jadi dia kena diam. Kalau dia cakap nak, jadi tak nak sebenarnya. Sebab dia bercakap. Bukan ungkap nak tu. Kita pula katalah kalau diam tandanya redha. Tiba-tiba bercakap nak sangat lah. Lagi-lagilah nak. Itu problem literalis. Satu. Yang kedua dia panggil golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni adalah golongan yang membatalkan hukum. Mereka tidak melihat teks, tetapi mereka hanya melihat rasional di sebalik teks. Jadi mereka tinggalkan teks. Contoh, riba itu adalah haram. Riba itu adalah haram. Quran sebut. Banyak Quran cerita pasal riba tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala haramkan riba, dia pun fikir, dia kata kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Oh, riba ini zalim rupanya. Riba itu zalim, contoh. Jadi kalau riba itu zalim, tiba-tiba dalam era sekarang, kita bagi riba tu hanya 10 sen, 20 sen, RM1, RM2. Itu tak beban kepada kita bila kita dibebankan dengan RM1, RM2 itu. Itu tak beban kata dia. Jadi tak adalah zalim, maka halal. Dia panggil golongan Mu'attilah. Golongan Mu'attilah, 2. Yang ketiga dia panggil golongan Mutawassit, golongan pertengahan. Kan? Qardawi pun pernah bahas benda ni. Itu golongan yang dia tak abaikan teks. Dia ambil teks dalam masa sama dia compare dengan rasional, gabung. Yang ni lah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Betul, dia baca teks, tapi dia tengok juga apa di sebalik teks. Dia tidak abaikan teks, dia ambil kira juga apa yang terkandung di dalam teks. Inilah metodologi yang digunakan oleh mazhab 4 dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, jom kita bincang metodologi orang orang Hizbut Tahrir apabila dia melihat perbahasan politik. Masalah besar pada Hizbut Tahrir apabila dia bincang tentang politik adalah mereka itu tidak mempunyai kaedah usul fiqh yang kuat dalam membincangkan tentang fiqh politik. Dalam fiqh politik, dalam usul fiqh politik, Ahlussunnah wal Jamaah, asal perkara ibadat, asal perkara politik itu adalah harus. Dia termasuk al-aslu fi al-asya'i al-ibahah. Asal sesuatu perkara itu adalah harus selama mana tidak ada nas yang sahih dan soreh mengatakan sebaliknya, mengatakan haram. Sekarang ni, bila kita pergi dalam wacana itu, tiba-tiba dia kata demokrasi ni haram, kata dia. Kenapa haram? Sebab dia adalah sistem barat. Dia kata. Jadi haram. Sebenarnya tak kuat tau, tak kukuh. Sebab dalam kaedah usul fiqh, asal satu perkara itu adalah harus selama mana tidak ada nas yang mengatakan haram. Sekarang ni mengikut sistem barat, apakah haram? Ada tak nas kata haram? Tak ada. Tak ada satu nas pun kata haram. Jadi di situ menggunakan alasan dia adalah sistem barat sebagai haram, itu adalah menyanggahi dengan kaedah usul fiqh. Ini problem besar dalam pemikiran Hizbut Tahrir. Kaedah usul fiqh mereka terlalu dangkal. Bahkan mereka menilai sesuatu perbincangan politik itu sifatnya adalah literal text. Dan sebenarnya metodologi itu digunakan oleh golongan Khawarij. Khawarij ni apabila dia membincangkan tentang fiqh politik, dia guna literal text, literal Quran, hadis Nabi. Sebab itu bila dia baca "Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun", dia bukan kafir. Kan? Ali bin Abi Talib
terpaksa menangguhkan beberapa hukum-hukum yang dalam pemerintahan Ali bin Abi Talib. Tangguhkan hukum potong tangan, tangguhkan hukum tu. Oh, dia kata tengok, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum hukum Allah, orang tu kafir. Dia pun tuduh Sayyidina Ali sebagai kafir. Itu dia panggil method geng-geng apa, itu adalah cara fikir, metodologi yang digunakan oleh Khawarij. Sekarang ni ada satu lagi, Neo Khawarij, metod Neo Khawarij. Mungkin mereka tidak mengatakan Sayyidina Ali itu kafir, tapi pendekatan Khawarij itu digunakan oleh mereka dalam memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi dalam kerangka politik. Dan kalau kita tengok, antara yang guna pada hari ini adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Dia guna metod Khawarij di dalam mengabsahkan satu pandangan-pandangan yang melibatkan pada politik. Maka disebabkan itulah dia kata demokrasi haram. Haram. Tanpa dia melihat sifat demokrasi itu berubah. Kan? Macam, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُمُ الْكَافِرُونَ. Contoh. Barang siapa tidak berhukum Allah, orang tu kafir. Kita baca Quran tu kan. Ali bin Abi Talib, dia bukan tidak melaksanakan hukum Tuhan. Dia orang tengok hanya literal. Ali tak buat hukum. Padahal Ali tidak melaksanakan hukum kerana ada mani, ada pencegah. Pencegah dia apa dia? Perbalahan pada ketika itu yang begitu kuat. Yang kalau kita laksanakan, dia akan lagi fitnah yang lain akan datang. Jadi bukanlah dia menolak hukum, pelaksanaan hukum Tuhan. Tak. Tetapi dia menangguhkan. Tetapi disebabkan Khawarij, dia melihat secara literal. Oh, tidak buatlah tu. Jadi bila tangguh, mana tak buat? Bila tak buat, kafir. Dia bubuh begitu. Pernah tak kita fikir, pendekatan yang sama digunakan oleh golongan Hizbut Tahrir. Apabila dia melihat orang yang tengok Hizbut Tahrir, oh apa ni, tengok demokrasi, haram sebab datang pada barat. Walhal, sifat demokrasi itu berlaku perubahan antara satu zaman yang lain. Dia pergi hujah, dia kata, kita tak boleh terima demokrasi sebab dia minasya'ab ila sya'ab. Daripada rakyat pada rakyat. Sepatutnya minallah ila sya'ab. Daripada Allah kepada rakyat. Dia tak fikir, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pernah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Ada riwayat lain kata, Nabi Ishaq AS. Dalam isu sembelih tu, Nabi Ibrahim AS bermimpi sembelih anak dia. Dia pergi tanya Ismail AS. Masa dia tanya Ismail AS itu, dia bukan, apabila Allah Ta'ala bagi mimpi pada Nabi Ibrahim AS untuk sembelih anak, dia bukan terus sembelih. Dia pergi tanya, Inni araka fil manami an adbahuk. Aku telah melihat dalam mimpi aku yang aku sembelih kamu, wahai Ismail AS. Lepas tu dia tanya, apa pandangan kamu, wahai Ismail AS? Ismail AS kata, faf'al ma tu'mar. Buatlah apa yang kamu disuruh. Maksudnya dia tanya dulu. Jadi daripada rakyat pada rakyat, daripada orang pada orang. Bukan mesti daripada Tuhan kepada orang. Bila sebut daripada Tuhan kepada orang, persoalannya siapa wakil Tuhan yang nak menafsirkan Al-Quran, hadis tu? Ulama A, ulama B tak sama pandangan dia. Ulama A lain pandangan, ulama B lain pula pandangan dia. Sebab itu, kita kena clear, kita kena faham metodologi yang digunakan oleh Hizbut Tahrir ni tak jauh beza seperti mana telah dikupas oleh golongan Khawarij. Sebab itu, tidak salah kalau dianggapkan Hizbut Tahrir ni adalah Neo Khawarij. Daripada sudut mereka memahami teks Al-Quran dan hadis dalam melihat hukum-hukum yang berlibat pada politik. Itu problem besar lah begitu. Satu. Yang kedua, Hizbut Tahrir ni, dia tak faham tentang pembahagian hukum pada dua. Yang diterima oleh semua ulama-ulama Islam. Yang pertama adalah hukum al-mutaghayyirat. Satu lagi hukum al-thawabit. Thawabit ni hukum kekal. Hukum yang tak boleh berubah. Sembahyang 5 waktu mana boleh ubah dah. Apa lagi? Hukum puasa Ramadan mana boleh ubah. Tak ada siapa pergi ubah pun. Tapi ada satu lagi, dia panggil hukum al-mutaghayyirat. Hukum itu berubah berdasarkan perubahan masa, tempat dan situasi. Ada kaedah al-ahkam tataghayyaru bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Hukum itu berubah-ubah berdasarkan perubahan masa, tempat dan situasi. Politik adalah mutaghayyirat, dia bukan thawabit. Tapi masalah besar pada orang Hizbut Tahrir, dia menyatakan bahawasanya politik itu umpama dalam kerangka thawabit, tak boleh berubah. Walhal, kalau kita tengok dari sudut politik pada zaman Nabi dengan sahabat 4 pun dah berubah. Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, naik Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar tu mengurus politik tak macam Nabi SAW. Abu Bakar tu pula bila pass baton kepada Umar bin Al-Khattab, Umar urus tak macam Abu Bakar merintah. Lepas tu Osman terhadap Umar bin Al-Khattab. Begitulah seterusnya. Jadi di situ kita akan nampak politik inilah perkara mutaghayyirat, bukan sawabit. Tapi problem besar berlaku pada Hizbut Tahrir. Mereka menganggap politik itu adalah benda yang sawabit. Problem. Lepas tu problem besar pada Hizbut Tahrir, mereka tak faham maqasid. Dia tengok apa tujuan, objektif. Objektif di sebalik sesuatu
suruhan ataupun larangan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu problem yang berlaku pada Hizbut Tahrir. Jadi bila kita faham metodologi mereka, tak pelik. Mereka menyimpulkan demokrasi adalah haram secara mutlak. Itu masalah. Kan? Apatah lagi kadang-kadang mereka ni gagal memahami hukum itu ada pengklasifikasian dia. Hukum ni ada klasifikasi dia. Hukum ni dia ada hukum muakkad, dia ada hukum muabbad. Hukum itu dia ada hukum dia panggil hukum al-hukmu li dhati, al-hukmu li ghairi. Ada al-hukmu li wasfih. Yang tu insya-Allah lah kita akan bincang dalam perbincangan kita akan datang gitu. Wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan pertanyaan ataupun pandangan? Kalau rasa nak berbual dengan anda, tekan butang invite tu, kita berbual insya-Allah. Wallahu a'lam. Tasyabuh ni, apa makna tasyabuh? Tu kita clear satu persatu. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ni sebenarnya berlaku debat dalam kalangan ulama-ulama rijal. Status hadis tu khilaf. Dalam kitab Maqasidul Hasanah. Imam apa nama? Ana selalu tak ingat nama syekh ni, ulama ni. Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi, dia menyatakan hadis ni ada problem sanad. Walaupun di sana ada syawahid. Problem sanadnya, yang pertama ada seorang perawi namanya Abu Munim Al-Jurashi. Yang kedua Ibnu Sauban. Yang mana kedua ini, yang pertama Abu Munim Al-Jurashi, dia ni adalah majhul. Tidak kenal. Bila orang tak kenal, hadis tu kategori dhaif. Man tashabbaha biqaumin fa minhum. Satu. Yang keduanya Ibnu Sauban. Ibnu Sauban tu ada orang kata dia ni lemah. Ulama Islam khilaf berkenaan dengan dua status perawi ni. Ada kata sahih, ada kata tak sahih. Ada orang kata okey, ada kata tak okey. Maka di situ kita akan nampak hadis ini daripada sudut sanad terbuka pada kritikan. Jadi tak kuat dah. Satu. Yang kedua, kalau kita kata sahih sekalipun. Tasyabuh yang dimaksudkan ini adalah perkara yang melibatkan pada ibadat. Contoh, macam dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut berkenaan dengan orang Quraisy apabila beribadat di keliling Kaabah, mereka tepuk tangan. Jadi bila tepuk tangan, kita pun masa sembahyang kita tepuk tangan. Itu tasyabuh dengan Quraisy, kafir Quraisy dalam ibadat sebab kita sembahyang. Sekarang ni, apakah tasyabuh diamalkan pada selain daripada ibadat? Tak apa. Sebab itu, kita pakai kod tak salah. Sebab itu kembali pada hukum al-aslu fi al-asya' libahah, pakai cap sebagai contoh. Cap itu bukan pakaian ibadat, dia adalah pakaian kebiasaan. Maka kita pakai cap tak salah. Jadi tasyabuh dalam masuk kita tiru sistem barat, dan sistem itu tidak bercanggah dengan nas Al-Quran, hadis sahih dan soreh, maka hukumnya adalah harus. Itulah hujah dia gitu. Wallahu a'lam. Tak sampai lagi. Roslan Rahmat. Soalan tu, kita akan sampai ayat tu. Nanti kita bincang sampai ayat. Kita tak sampai lagi ayat tu. Ayat tu akan sampai cerita tentang Musa AS, Khidir AS bunuh budak tu. Kita tak sampai lagi tajuk tu. Nanti kita akan bincang. Siapa pelopor Hizbut Tahrir di Malaysia? Di Malaysia tak tahulah. Tapi kalau antarabangsa ni, tu mula Taqiyuddin An-Nabhani. Dan Taqiyuddin An-Nabhani ni, menurut ceritanya, terpengaruh daripada Ikhwan juga. Cuma dia fras dengan Ikhwan, dia keluar, dia buat Hizbut Tahrir, gitulah. Tu asal konon cerita lah, wallahu alam lah. Kita dapat maklumat begitu, wallahu alam. Okey, tak adalah soalan. Tentang Khidir AS bunuh budak tu, kita tak sampai lagi ayat dia. Nanti kita sampai, kita akan cerita. Wallahu alam. Okey, kalau tak ada, kalau siapa nak tanya sebab malas nak tulis, tekan butang invite tu, cakap.
Okay, nasi tak ada lagi. Cukuplah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.